رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Timbalan Nazim Masjid Qadiah Lincing Hulu, pengurusi surau, barisan imam, barisan Bilal, AJK dan pegawai surau Al-Ikhwan, muslimin muslimat, hadirin hadirat para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli kita dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah Subhanahu wa taala Allah taala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang sangat mulia, iaitu majlis tahsin tilawah al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sedar sekarang kita sudah pun berada di salah satu bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan adalah antara salah satu bulan-bulan haram yang empat. Ada dalam hadis Nabi kata mafhumnya, semenjak penciptaan langit dan bumi, maka Allah Taala telah muliakan 4 bulan tersebut. Apa bulan tersebut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan kemudian bulan
bulan Rajab. Dan para ulama beritahu bulan Rajab merupakan antara bulan persediaan untuk menyambut Ramadan. Dikatakan para sahabat Nabi ketika masuk bulan Rajab, maka mereka beramal seolah-olah mereka sedang berada di bulan Rajab. Apabila masuknya bulan Ramadan, maka mereka gandakan lagi amalan mereka. Jadi sebab itu bila masuknya bulan Ramadan, ada satu doa yang kita sangat dituntut untuk baca. Apa doa tersebut? Seperti imam kita baca tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami, panjangkanlah umur kami untuk sampai di bulan Ramadan. Dan ulama beritahu apa-apa sahaja amalan yang kita lakukan dalam bulan-bulan haram, antaranya bulan Rajab, maka pahalanya tak sama dengan bulan-bulan biasa. Pahalanya diganjari dengan gandaan. Dan ulama beritahu bukan amalan kebaikan sahaja digandakan, tetapi amal kejahatan juga digandakan juga. Jadi sebab itu kita berhati-hati. Jadi sebab itu contoh pahala Al-Quran. Kalau kita mendengar Al-Quran, kita mendengar sahaja, setiap huruf kita dapat pahala per huruf. Dan seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, tidak ada zikir yang lebih afdal melebihi zikir Al-Quran. Sebab apa? Hanya Al-Quran sahaja yang pahalanya dikira per huruf. Adapun amal zikir-zikir yang lain dikira per perkataan dan sebagainya. Jadi kalau kita mendengar sahaja Al-Quran, setiap huruf satu pahala. Belum lagi kalau kita baca pula dalam keadaan berwuduk, pahala lain lagi. Kita baca dalam solat, pahala lain lagi. Kita baca dalam bulan haram, pahala lain lagi. Kita baca pula dalam bulan Ramadan pun pahala lain lagi. Apatah lagi kalau kita baca di tanah haram Makkah, masya-Allah, digandakan dengan 100,000 kali ganda lagi. Jadi sebab itu pahala kita baca Al-Quran tak sama dengan pahala kita baca Al-Quran di bulan Rajab ini, bulan haram ini, tak sama dengan pahala kita baca di bulan-bulan biasa. Jadi perbanyakkanlah. Jadi tak kira apa saja amalan, kita akan digandakan dengan gandaan. Dan bulan Rajab ini juga sebab tahu apa peristiwa, apa sejarah yang berlaku di bulan Rajab. Seperti yang paling masyhur apa? Berlakunya Isra' Mi'raj, betul. Jadi sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, berlaku juga di bulan Rajab, iaitu dada Nabi SAW dibelah dan jantung Nabi itu dicuci oleh malaikat. Siapa tahu berapa kali peristiwa dada Nabi dibelah? Ada kata 3, ada kata 4. Pertama, ketika Nabi berumur 4 tahun. Kedua, sebelum Nabi balik. Ketiga, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Keempat, ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Dan bulan Rajab juga berlaku peristiwa penerimaan solat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Rajab juga berlaku peristiwa Perang Tabuk pun juga berlaku di bulan Rajab. Kemudian peristiwa bulan Rajab juga berlaku peristiwa tawanan, iaitu pembebasan Masjidil Aqsa kali kedua. Kali pertama berlaku ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kali kedua berlaku ketika di bulan Rajab ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian di bulan Rajab juga berlaku wafatnya imam mazhab kita, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah alaih. Jadi insya-Allah bulan Rajab adalah bulan yang barakah insya-Allah. Dan insya-Allah seperti biasa, sebelum kita mula bacaan kita, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat? Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, untuk ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, untuk menuntut ilmu. Yang kelima, untuk sampaikan kepada orang lain. Yang kelima, kita niat dakwah. Yang ketujuh, kita niat untuk mengeratkan silaturrahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita niat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian insya-Allah bagi siapa yang belum niat iktikaf, kita boleh niat iktikaf supaya apa? Supaya setiap saat kita di rumah Allah ini diganjari dengan pahala insya-Allah. Nawaitu iktikaf. Okey. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung pada muka surat yang ke-7. Muka surat ke-7 ayat 42 iaitu wala talbisul.
Betul InsyaAllah kita buka muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7 kita mula pada ayat 42 ayat 42. Kita buka insyaAllah muka surat 7. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-42 insyaAllah. Okay, semua dah ready? InsyaAllah kita tunggu sahabat-sahabat kita ready dulu semua insyaAllah. Okay. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik, betul. Dan akan lebih cantik masa kita sebut a'u, ikhlaskan muncung kita. Tak nak muncung biasa-biasa. A'u. Sekali gitulah. Kita tunaikan hak huruf tersebut sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Cantik. Kita ulang sekali. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Cantik, betul. Dan bacaan tadi akan lebih cantik kalau jaga beberapa tempat. Pertama, tengok dekat wala talbisul. Okey. Masa kita sebut sul tu, mulut kita tak nak maintain muncung. Contoh kalau kita baca talbisul, nanti lam kita jadi berat. Jadi cara dia macam mana? Masa kita sebut sul tu, kita buka mulut kita sedikit supaya lam kita jadi ni. Kita mulut saya. Wala talbisul. Nampak? Sul. Kita jangan maintain sul. Nanti jadi takut lam kita jadi tebal sekali. Ada dua. Pertama wala talbisul, buka mulut sikit. Yang kedua wa taktumul. Dua-dua tempat tadi kita buka mulut kita sedikit. Kita tarik sekali. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Cantik, betul. Dan akan lebih kemas masa kita sebut bil batili. Huruf ba kita tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf ta. Jadi jangan baca bil batili. Kita nak nipiskan bil batili. Cuba try. Ba nipis, huruf ta tebal. Kita ulang sekali. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Cantik. Okey, seterusnya tengok perkataan wa antum. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Okey, dengung kat sini kategori dengung nipis Okey, macam mana cara ikhfa hakiki? Try sebut at, huruf ta, at. Masa kita sebut at tadi, hujung lidah kita berada di belakang gigi atas, betul? At. Okey. Makhraj huruf ta memang dekat situ. Tetapi untuk ikhfa hakiki, masa kita sebut wa'an tu, hujung lidah kita jangan letak langit-langit dan jangan letak dekat
belakang gigi atas. Contoh kalau saya letak kat situ, wa an, nampak tak? Wa an, nanti kita akan dengar bunyi huruf nun yang jelas. Sedangkan yang namanya ikhfa hakiki, bunyi nun tu mesti bunyi samar-samar. Jadi untuk mengelakkan supaya nun ni bunyi jelas, untuk dengar huruf ta, masa kita sebut wa an tu, lidah kita letak tengah-tengah, sama di antara gigi atas dengan bawah, jangan bagi sentuh, lembut dah. Wa antum, cuba try. Kita senyum dan lidah kita letak tengah-tengah, jangan letak kat langit. Nanti jadi bunyi nun jelas. Kita nak bunyi sama-sama. Try. Wa antum ta'lamun. Cuba try. Ya, betul, cantik, alhamdulillah. Kita terus. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Cantik, kita ulang sekali. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Cantik, betul. Dan akhir berkemat, kalau kita jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut wa'aqi, masa waw dengan hamzah tak nak terpengaruh dengan qaf. Jadi tak nak bunyi wa'a. Kita nak wa'a. Waw dengan hamzah nipis. Okey, seterusnya fokus dekat huruf qaf yang baris bawah. Okey. Jadi saya minta para hadirin sekalian sila tengok mulut saya mana yang saya baca betul Fokus dekat huruf qaf Pertama saya baca saya tak senyum. Wa aqimu. Tengok fokus dekat huruf qaf Pertama saya baca wa aqimus. Masa saya buat qi tu mulut saya biasa. Wa aqi. Kedua saya baca saya senyum. Wa aqimus solah. Mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Masa saya sebut huruf qaf pertama saya tak senyum. Mulut saya biasa. Wa aqi. Kedua saya baca wa aqimus solah. Mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Pertama ke yang kedua? Jawapan yang betul adalah yang kedua. Huruf qaf ni dia memang tebal, tetapi kalau dia jadi baris bawah, dia jadi apa? Jadi apa? Huruf qaf dia tak boleh terima istilah nipis. Kita panggil dia kurang tebal. Sebab dia huruf isti'la. Jadi bila kurang tebal, masa kita sebut qi itu kita senyum. Walaupun kita senyum tapi dia masih lagi tebal bunyi dia. Wa aqimus shalah. Cuba try. Jadi tapi ingat bila saya kata senyum, janganlah senyum banyak sangat, jangan sampai wa aqi. Jangan senyum sikit supaya qaf tu tak terlampau tebal. Biasa wa aqimus. Jadi macam kita baca dekat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Bila sebut mustaqim tu kita senyum, mustaqim. Boleh Kita ulang sekali. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Cantik. Seterusnya, masa kita sebut solat, lam tak nak terpengaruh dengan sad, jadi tak nak bunyi solat. Nak solat, sad tebal, lam kita bunyi Arab sikit. Wa aqimus salata. Cuba try. Cantik, lam tadi nipis, cantik. Seterusnya tengok dekat warka'u. Okey, war dekat sini, warka'un, war dekat sini, ra tebal ke ra nipis? Hukum dia. Masa kita sebut war ni, ra tebal ke ra nipis ke ra biasa? Tebal ke nipis ke biasa? Jawapan adalah ra ni tebal. Okey, ra dekat sini hukum dia ra tebal. Okey. Macam mana cara kaedah nak buat ra tebal? Cuba haji-haji semua sebut ra biasa. Sebut war. Terus sebut war.
War ni ra biasa. Cara nak buat ra tebal, pada saat kita sebut war tadi kan, lidah kita ke belakang sedikit. War. Tapi ingat jangan moncong. Kalau kita moncong, nanti ra jadi terlebih tebal. Contohnya wow, kau nampak tak? Wow. Jadi jangan moncong. Bibir kita biasa saja, lidah kita yang ke belakang sedikit. Try sebut lama. War. Try. Tadi ra tebal yang cantik. Tapi ingat ra yang fasih dia tak bergetar banyak kali, dia tak bunyi war. Ra kalau bergetar banyak kali tak fasih. Kita nak bergetar sekali, lepas tu kita tahan. Kita try warka'u. Cuba try. Okey, ra tebal tadi cantik dah, akhir lebih kemas. Masa kita sebut kaf tadi, kaf tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf ra. Jadi tak nak bunyi warka'u ka. Warka'u, nipiskan balik, nipiskan semula huruf kaf. Warka'u ma'ar raki'in. Cuba try. Cantik. Warka'u, ra tebal, kaf nipis cantik. Begitu juga dengan ma'ar. Masa sebut mim dengan ain nipis ma. Tak nak sebut ma'ar. Ra kat sini pun tebal juga. Jadi mim nipis. Jadi warka'u ma'ar raki'in. Cantik. Kita ulang sekali. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, betul, cantik, alhamdulillah. Kita terus. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Cantik, kita ulang sekali. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Cantik, dan akan lebih cantik kalau jaga beberapa tempat. Pertama, tengok dekat bil birri. Masa kita sebut bir dekat sini hukum dia ra tebal ke ra nipis? Bir. Ra tebal ke ra nipis? Jawapan adalah ra nipis lah. Okay, bir dekat sini ra nipis. Kenapa? Sebab ra tu balik bawah. Okay, sekarang kita nak tahu. Tadi kita dah tahu betul macam mana kaedah ra tebal. Lidah kita ke belakang. Sekarang kita nak tengok macam mana kaedah ra nipis pula. Okay, try sebut ra biasa. Bir. Try sebut bir. Bir ni ra biasa. Cara nak sebut ra nipis, masa kita sebut bir tadi, ra biasa bir tu, lidah kita ke depan sedikit. Kalau ra tebal ke belakang kan, ra nipis ke depan sedikit dan senyum. Contoh bil birri. Cuba try. Ya, lidah ke depan. Contoh kalau ra biasa bil birri. Birri ni ra biasa, birri. Ra nipis lidah ke depan sikit. Bil birri. Nanti jadi nipis cantik. Boleh okay. Dan untuk latihan cuba sebut lama. Bir. Tadi roh nipis yang cantik. Nampak tak? Okay, lidah ke depan. Kita terus sekali ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Cantik, kenipisan huruf ra tadi cantik. Seterusnya tengok dekat watang sauna. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Okey, ini ikhfa hakiki Macam mana cara nak dengung ikhfa hakiki? Kita kena check dulu makhraj huruf sin macam mana. Cuba Haji Hajar sebut as. Cuba kita feeling. Masa kita sebut as tadi, hujung lidah kita berada di mana? As. Dekat atas ke tengah-tengah? As ke tengah-tengah? Ke atas. Okay, siapa boleh sebut as, lidah, hujung lidah dekat atas, saya bagi RM5.
Boleh tak? Tak boleh So makhraj huruf sin hujung lidah berada di belakang gigi bawah. Cuba try. As. Lah. As. Okey, sekarang kita dah tahu makhraj huruf sin hujung lidah berada di belakang gigi bawah. Okey, sekarang ni pada saat kita sebut watan, masa kita sebut tan tu hujung lidah kita letak belakang gigi bawah terus. Standby. Nanti kita akan dengar dengung huruf sin yang cantik. Try. Saya cuba Watan sauna. Cuba try. Nampak tak? Kita senyum dan hujung lidah kita letak belakang gigi bawah. Automatik jadi dengung huruf sin yang cantik. Apa jadi kalau saya tak letak dekat situ? Nanti dia akan jadi dengung biasa. Contohnya watang. Nampak tak? Watang itu dengung kosong. Kita nak dengung huruf sin. Jadi watang sauna. Cuba try. Itu dengung huruf sin yang cantik. Seterusnya tengok dekat anfusakum. Nun mati bertemu dengan huruf fa pula. Macam mana makhraj huruf fa? Terakhir sebut af. Oh, rupanya makhraj huruf fa mesti gigit bibir bawah Boleh gigit bibir atas tak boleh Makhraj huruf fa mesti gigit bibir bawah. Jadi sekarang ni pada saat kita sebut masa kita sebut anfusakum, masa kita sebut tu kita gigit lembut bibir kita. Try anfusakum. Cuba try. Nampak tak? Kita akan dengar dengung huruf fa yang cantik. Okey, apa jadi kalau kita tak gigit bibir bawah kita? Akan jadi dengung biasa. Nampak tak? Kita nak dengung huruf fa. Anfusakum. Cuba try. Ya, betul. Tapi ingat, bila saya kata gigit, haji-hajar semua jangan gigit kuat-kuat. Jangan macam anfusakum. Nanti berbekas bibir kita. Bila bibir kita berbekas, kita pulang rumah, nanti orang akan tanya, kenapa bibir berbekas tu, siapa yang cium tu? Jadi takut timbul fitnah. Jadi kita gigit lembut saja, sentuh saja. Okey. Anfusakum. Cuba try. Betul. Dengung huruf fa tadi cantik dan akan lebih cantik. Dekat sini ramai orang buat silap. Dengung fa tadi dah cantik dah. Tapi disebabkan huruf fa tu pada apa? Bahagian depan muncungkan balik. Tengok mulut saya. Anfusakum. Cuba try. Bila sebut fu tu jangan lupa muncungkan balik. Anfusakum. Cuba try. Cantik. Okay, kita ulang sekali. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Cantik terus. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Cantik. Kita ulang sekali. Wa antum tatlunal kitab. Okey, pada saat kita sebut tat tadi, tat selu. Okey, cuba sebut tat ni lama. Cuba sebut lama, boleh tak? Tat, sebut tat tu lama, boleh tak? Tat, boleh lama tak? Okey, pada saat kita sebut tat tadi tu, kalau ada bunyi tayar bocor, tat. Kalau ada bunyi tayar bocor, berarti ada something wrong dekat huruf ta kita. Huruf ta kita, dia ada angin, tapi angin dia tak boleh lama. Dia kena putus. Yang betul, wa antum tatlu. Lepas keluar angin, dia terus berhenti. Kalau bunyi tat, ada bunyi tayar bocor tu, berarti angin ta kita dah tercampur dengan angin huruf sin. Jadi kita tekan hujung lidah kita betul-betul dekat belakang gigi atas, supaya angin dia terputus. Sekali lagi. Wa antum tatlunal kitab. Cuba try. Dan cara nak bunyi kepala kitab, kita tak boleh sebut kitab. Kalau pada saat saya sebut kitab, kalau saya sebut kitab, tak cantik. Kita nak slow motion kitab, lembut dah. Contoh tatlunal kitab. Cuba try. Cantik terus.
Afala ta'qilun. Cantik, kita ulang sekali. Afala ta'qilun. Cantik, dan akan lebih kemas. Masa kita sebut afala, tak nak bunyi afala, nak bunyi lahjah Arab sikit, nipis. Afala. Jadi jangan sebut jangan sebut afala. Kita nak afala. Cantik. Tapi ingat tadi, jangan sampai terlebih Arab. Nanti jadi afele. Itu tak nak, itu dah terlebih dah. Kita nak ngam-ngam sahaja. Afala ta'qilun. Cuba try. Cantik. Okey, seterusnya fokus dekat tak. Huruf ain ta'qilun. Okey, cuba Haji Hajar dengar. Dengar saya, fokus saya baca mana yang saya baca betul. Pertama saya baca ta'qilun. Saya ulang. Pertama saya baca, fokus dekat huruf ain Pertama saya baca afala ta'qilun. Pertama. Kedua saya baca afala ta'qilun. Mana yang betul dekat ain tadi? Pertama ke yang kedua? Saya ulang Pertama saya baca afala ta'qilun. Nampak tak? Kedua saya baca afala ta'qilun. Mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Jawapan yang betul adalah yang ketiga. Dua-dua tadi salah. Tengok, kenapa pertama salah? Sebab ain tadi saya buat putus. Tadi saya baca afala ta'qilun. Nampak? Suara terputus. Ta'qilun. Tetapi kenapa kedua salah? Sedangkan kedua saya dah buat hidup. Tadi kedua saya baca macam ni. Afala ta'qilun. Kenapa salah? Sedangkan ain saya tak putus. Salah sebab ain saya kurang dalam. Tadi saya sebut ain tadi dekat permukaan, dekat surface saja. Yang betul kita sebut ain tu dalam sedikit, tapi suara tak putus. Jadi yang betul macam ni. Afala ta'qilun. Nampak tak? Cuba try. Jadi sama macam kita baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Nampak? Dalam sikit. Pada dalam dan hidup. Okey? Kita speed sikit Terus. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cantik, kita ulang sekali. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cantik, dan akan lebih cantik masa kita sebut bis-sabri, huruf ba. Ba kalau mati ada hukum qalqalah, betul? Dan macam mana cara bunyi qalqalah dengan lembut? Jadi pada kat sini, pada saat saya sebut bis-sab, saya sebut sabri, saya sebut sab sahaja, qalqalah saya dah tak cantik. Jadi macam mana cara qalqalah bunyi ba? Bunyi ba dengan slow motion kat sini bunyi dia bis-sabri. Bis-sabri. Cuba try. Ni bunyi qalqalah yang lembut. Jadi tak boleh sebut bis-sabri. Sabri tak nak, kita nak lembut. Bis-sabri was-salah. Cantik, kita habiskan terus. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terus alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Okay, kita habiskan saja. Kita baca saja. Nak habiskan muka surat ni. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati
أنعمت عليكم وأني terus wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Cantik. Terus wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Terus wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha terus wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Okay, sekarang last tengok dekat perkataan yunsarun. Fokus dekat bibir saya, kat mulut saya, fokus dekat bibir saya sehingga ke titisan darah yang terakhir. Maksudnya tengok sampai saya sebut huruf dulu yang hujung Jadi jangan kalihkan pandangan. Cuba tengok mulut saya mana yang saya baca betul. Pertama saya baca yunsarun. Nampak tak? Saya maintain moncong yunsarun. Pertama. Kedua saya baca yunsarun. Agak-agak mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Pertama ke yang kedua? Saya ulang lagi. Pertama saya moncong yunsarun. Saya maintain moncong. Kedua yunsarun. Mana yang betul? Pertama ke yang kedua? Ketiga. Oh dahsyat. Semua nak ketiga ni. Okey. Jawapan yang betul adalah yang kedua. Kenapa? Sebab kita hanya dituntut untuk moncong ketika huruf tu baris depan ataupun huruf waw. Jadi kat sini ketika kita masuk huruf nun, kita dah tak dituntut untuk moncong. Kalau kita maintain moncong, bibir kita jadi berat. Contohnya yunsarun, jadi berat. Jadi nak cantik, masa kita nak masuk huruf nun, kita buka sikit yunsarun. Nampak Cuba try sekali wala hum yunsarun. Cuba try. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita dengan tasbih kifarah dan suratul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم.